Assalamualaikum, selamat datang ke channel Sabar Rasul Saimi. So hari ni saya nak cerita pasal satu soalan yang saya dapat daripada brother ni. Dia tanya, kalau untuk orang yang suka minum kopi, boleh tak nak ambil fat burner, ataupun secara generalnya adalah boleh tak untuk orang ambil kopi untuk minum pre-workout, sebab fat burner pun adalah dalam kategori pre-workout. So make sure korang stay tune dan tengok video ni sampai habis. Okay guys, so bila kita cakap pasal fat burner ataupun bila kita cakap pasal pre-workout, dua-dua ni mengandungi kafein. So kopi pun mengandungi kafein. So bila kita cakap pasal kafein, bermaksud ada dalam sehari tu intake kafein yang kita kena jaga. Okay, secara umumnya biasanya kita punya range kafein sehari adalah dalam 300, paling max pun dalam 500 gram mg kafein sehari. So tu bersamaan dengan banyaklah minum kopi. Tapi dalam pre-workout memang mengandungi kafein yang tinggi, rata-rata mengandungi kafein sekitar 180 mg kafein, dan ada setengah pre-workout yang memang terlalu intens kafein sampai 350 mg kafein, bahkan ada yang sampai 500 mg kafein satu serving. So saya memang kalau untuk pre-workout memang saya suggest kalau nak ambil pre-workout cari kafein yang tak terlalu tinggi. Saya punya experience dalam 180 mg kafein ke 250 mg kafein dah sangat mencukupi. Apa yang lebih daripada tu hanya akan buat korang rasa macam terlalu overstimulate lah. Senang cerita memang tak best lah kalau korang terlebih ambil kafein. Okay, so persoalan kedua adalah minum kopi dan juga pre-workout, iaitu caffeine intake. So macam saya kata tadi, benchmark dalam sehari, cuba korang kalau boleh, kalau saya personally, saya keep it below daripada 350 mg caffeine sehari lah. So hari yang saya ambil pre-workout, saya akan tengok dulu pre-workout yang saya ambil waktu tu adalah berapa mg caffeine, sebab setiap pre-workout tu mg caffeine dia tak sama. So macam pre-workout sekarang yang saya ambil ni lebih kurang dalam 250 mg caffeine. So dalam satu cup coffee tu ada lebih kurang dalam, bergantung jenis kopi yang korang minum. So kita anggap je kopi yang agak pekat dalam standard kopi 100 mg caffeine. So 250 campur 100 dah 350 mg caffeine. So saya takkan lebih minum, saya memang takkan minum lebih kopi lah, satu cup sehari. So kalau saya minum lebih kopi tu, pagi tu saya terlebih minum banyak kopi. So bila saya ambil pre-workout, saya akan make sure saya ambil pre-workout lebih rendah daripada yang kebiasaan untuk dapatkan supaya caffeine intake kita sehari itu berkurang. So persoalan ketiga adalah apa akan jadi bila korang terlebih ambil banyak caffeine. Yang pertama sekali, korang akan boleh kena blood pressure korang akan naik lah. So pengalaman dulu saya pernah masa baru-baru start gym, memang tak tahu pasal intake caffeine ni. So apa yang berlaku, saya masa tu memang beli dua jenis suplemen. Kalau tak silap waktu tu BSN No Explode. So disclaimer kat sini, BSN macam saya kata, BSN memang dia kata none of our products are suitable for halal diet lah, dia kata. So memang saya tak suggest untuk korang beli apa-apa produk BSN unless korang non-Muslims. So masa tu saya try BSN No Explode dan saya startkan dengan satu suplemen ni, dan saya baru tahu suplemen tu adalah sebenarnya pre-workout juga, dan suplemen tu mengandungi kafein. So basically saya ambil kafein campur dengan kafein, memang overdose kafein waktu tu. Apa yang berlaku, memang kena blood pressure naik gila lah. Masa tu experience tengah buat pull down, bila tarik je korang terus rasa macam ada orang ambil, korang tahu kayu, dia pukul kepala belakang aku, memang rasa sakit gila waktu tu. So waktu tu bila saya balik rumah, rasa jantung ni dah pounding gila, dah berdetak laju gila, rasa pening, loya. And bila balik rumah saya buat research, rupa-rupanya apa yang berlaku waktu tu adalah overdose kafein dan menyebabkan hypertension lah. So memang rasa sakit gila kat sini. So dari situ saya jadi pandai sikit lah. Tapi saya tak nak korang yang baru start, korang kena tahu benda ni. Saya rasa sebab tu saya buat video explain. Walaupun saya boleh je jawab dekat ruang komen, tapi saya takut jawapan tu kurang menjawab lebih secara menyeluruh lah. So korang kena pandai sikit, iaitu dalam sehari kita ada caffeine intake yang kita kena jaga. Okay? So korang boleh check juga dekat Google. Saya pun tak berapa sure berapa yang recommended daily intake, sebab ada setiap orang dia punya caffeine tolerance dia tak sama. Contoh kita boleh minum kopi banyak, ada member kita minum setengah cawan kopi dah pening. So setiap orang punya caffeine tolerance dia memang tak sama. Sama juga macam saya perasan masa ni, sebelum ni saya pernah jual fat burner, saya perasan
Mostly perempuan dia tak boleh minum sangat pre-workout yang highly stimulant. Maksudnya kalau ada caffeine tinggi diorang pening. Sebab tu fat burner Shred waktu tu laku gila sebab kita orang punya caffeine dalam Shred memang cukup-cukup je untuk orang macam style-style workout ringan-ringan untuk orang newbie. Okay? So basically saya harap tu menjawab soalan ni. Kalau korang nak beli apa-apa pre-workout ke nak beli apa-apa suplemen, make sure korang sentiasa baca label, tengok berapa mg caffeine yang ada dalam tu. Macam saya kata, kalau pre-workout tu dia tinggi caffeine dia 350 mg ke, saya suggest untuk korang boleh start ambil setengah scoop je. Sebab caffeine tu bagi saya perasan dalam 200 mg caffeine tu dah nice spot lah untuk ada intensity 40 minit workout. So kadang-kadang bila kita ambil caffeine yang terlalu tinggi, workout kita tu 30 minit 40 minit memang rasa kau-kau, tapi lepas habis je caffeine effect tu korang rasa penat gila. Yang ini yang tak bagus lah. Dan yang seterusnya adalah pasal caffeine withdrawal. Okay, caffeine withdrawal ni basically macam ni. Biasanya kita dah biasa ambil caffeine kan. Bila kita dah ambil pre-workout, korang akan perasan hari-hari yang korang tak ambil pre-workout, korang mula rasa pening bila korang bangun pagi ataupun korang rasa lemah. And korang kena ambil pre-workout baru korang rasa energetic. So maksudnya badan korang ni dah mula terlalu adapt dengan caffeine intake. So yang berlaku tu adalah dipanggil sebagai caffeine withdrawal effect, iaitu korang akan mula rasa badan korang demanding lah untuk energy daripada caffeine tu. Sebab tu dalam penggunaan pre-workout ni memang kita sangat suggest untuk cycle pre-workout, iaitu bila korang dah habis satu tab tu mungkin korang boleh rest lah. Rest dulu daripada ambil pre-workout mungkin seminggu ke 2 minggu. Dan cara nak rest tu korang jangan terus stop ambil caffeine sebab korang mungkin akan rasa pening and tak energetic, rasa lemah gila. Tapi apa yang korang boleh buat adalah mungkin korang boleh start, selalunya kalau yang bagus korang stop pre-workout tu dan korang stop juga minum kopi. So mungkin stop pre-workout, bila dah habis tu, besok tu minum je kopi macam biasa. Hari yang kedua korang dah stop tu, mungkin minum separuh kopi. Hari ketiga suku. So slowly lah untuk korang, supaya badan korang tak mengejut. So korang rest 2 minggu. Bila korang start balik pre-workout, korang akan rasa macam new energy yang korang dapat. So tu salah satu pro tip yang korang boleh guna. So kalau korang suka tip macam ni lagi, korang boleh tekan subscribe, korang tekan like. Dan jumpa korang dalam next video. Okay, Assalamualaikum.